Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berharap bajet 2023 yang dijadual dibentangkan pada 7 Oktober depan dapat membantu kementerian itu merancangkan lagi pembangunan industri makanan negara. Ia bagi memperbanyakkan program termasuk memodernkan sektor pertanian negara demi memastikan bekalan makanan negara terus mencukupi. Bersama kita pada Buletin Awani jam ini ialah Syah Rizal Densi, Pengurus Besar DNH Plantation Kundasang Sabah. Syahrizal, mungkin cabaran pertanian Malaysia bagaimana untuk membantu memperkasakan golongan petani, penternak dan nelayan, dan ini kerana barangan input pertanian sebagai contoh semakin mahal, berlipat kali ganda dedak makanan haiwan, ternakan juga dan apa mungkin langkah yang boleh dan perlu dalam peruntukan bajet 2023 ini? Pandangan Syahrizal. Okey, terima kasih Hashim. Bangga ada orang Sabah jadi wartawan awak ni. Okey, saya berpendapat ada dua perkara yang perlu kita tekankan. Yang pertama, untuk jangka masa pendek, insentif harus diberikan kepada para petani untuk mereka dapat menampung kos-kos input pertanian yang semakin meningkat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi saya untuk jangka masa panjang, perlunya ada usaha-usaha daripada kerajaan untuk invest dalam downstreaming untuk penghasilan barangan input pertanian di negara sendiri. Sebab untuk pengetahuan Hashim, barangan input pertanian yang kita gunakan di negara kita sekarang banyak datang diimport daripada negara luar. Jadi kebergantungan import kepada negara luar ni, kalau kita punya currency merosot, barangan itu akan menjadi semakin mahal dan itu akan membebankan para petani yang berada di negara kita. Okey, Syahrizal, kita juga bercakap tentang pertanian pintar, smart farming. Mungkin anak-anak muda belia sekarang yang mungkin, ini sampai masanya tidak mahu bekerja di atas orang lain, mahu bertani, ada tanah di Sabah atau di mana-mana pun, mungkin peluang ini ada keinginan itu dalam kalangan belia. Bagaimana mungkin boleh ditambah baik dalam bajet 2023 ini bagi memperkasakan pertanian pintar dalam masa sama kebergantungan atau kadar pengangguran di Sabah itu dan negeri-negeri lain dapat dikurangkan dengan menggalakkan para belia ini atau sesiapa saja melibatkan diri dalam pertanian, iaitu pertanian pintar, smart farming. Syahrizal. Ya, banyak sebenarnya contoh yang kita boleh ambil smart farming ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat mereka berjaya dalam mengaplikasikan teknologi yang mereka panggil satellite farming di kebun mereka di PPK Kuala Langat. So, apa yang kejayaan yang dicapai di Kuala Langat sebenarnya boleh kita duplikat di kawasan-kawasan lain di Malaysia. So, sebenarnya tidak mustahil untuk kita adaptasikan, integrasikan teknologi dan pertanian. Kita boleh ambil PPK Kuala Langat sebagai kita punya mentor dan duplikasikan ke kawasan-kawasan lain. Sebab walaupun ada kekangan-kekangan dari segi infra, terutama petani-pertanian di Sabah, tapi kita boleh modifikasilah dengan cara-cara baru macam pertanian yang kami lakukan di Sabah. Kawasan kami tidak punya electricity yang baik, so kita gunakan solar panel dan ada macam-macam cara untuk kita integrate dengan teknologi. I see. Okey. Baik, adakah juga isu macam tadi Syahrizal mengatakan isu pemilikan tanah dan mungkin kekangan-kekangan lain. Adakah isu pemilikan tanah masih lagi menjadi cabaran untuk para petani mengadaptasi teknologi itu? Sebab sekaligus macam bukan saja tanah lah macam Syahrizal kata tadi dari segi electricity untuk kita menggunakan smart farming itu, tetapi dalam masa sama juga ingin saya tanyakan penyediaan tanah lesen kependudukan sementara TOL untuk tanaman kontan skala ekonomi konsumtif. Bagaimana, apa pandangan Syahrizal? Ya, saya berpandangan kerajaan kena praktikal dalam isu ni. Sebab kalau kita lihat, bila tanah itu tidak ada pemilikan yang sah kepada petani, petani bukan sahaja sukar untuk invest dalam teknologi, tapi petani juga susah untuk dapat kelulusan MyGAP, Malaysia Good Agricultural Practice. So bila susah untuk dapat MyGAP, macam mana kita tahu makanan amalan-amalan yang dilakukan oleh petani itu
amalan yang selamat untuk dimakan oleh kita punya pengguna kan. So itu antara kekangan lah untuk petani dapat lulusan MyGap, dan itu juga kekangan untuk petani invest di dalam tanah tersebut, sebab kebanyakan boleh dikata dalam 80% tanah pertanian di Malaysia ni tidak mempunyai kelulusan tanah yang sah, ataupun mungkin kita boleh pakai lulusan sementara macam TOL. So ya itulah.